pada 17 November 2024 di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, Kanada, seramai 23 pelajar sekolah menengah menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Program pertukaran budaya ini yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan British Columbia pada asalnya bertujuan untuk mempromosikan keunggulan pendidikan awam Kanada sebagai sebuah acara promosi kerajaan. Namun, 2 minggu kemudian, tiada seorang pun daripada 23 pelajar ini pulang mengikut jadwal. Lebih tepat lagi, mereka enggan pulang. Pelajar-pelajar tersebut secara kolektif enggan meninggalkan Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan mengumumkan bahwa mereka akan terus tinggal di Malaysia. Insiden ini disiarkan secara langsung kepada dunia melalui CNN dan BBC. Apakah puncak sebenar di sebalik pemberontakan yang tidak pernah berlaku sebelum ini yang didalangi oleh anak perempuan Menteri Pendidikan Kanada? Inilah catatan mengejutkan yang mengubah pandangan dunia. Kesemua 23 pelajar dalam masa 48 jam kini disiarkan secara rasmi. Langgan dan tekan like adalah dorongan besar untuk penghasilan video ini. Jika Anda tonton sehingga akhir Anda juga akan paham mengapa mereka enggan pulang. Hai semua, saya Olivia Jones 16 tahun dan saya bersekolah di West Point Academy British Columbia, Kanada. Saya perlu beritahu Anda siapa ibu saya dahulu. Carol Jones, Menteri Pendidikan British Columbia. Pada awal November 2024, sekolah kami menerima pekeliling mengenai program pertukaran budaya Malaysia yang memperincikan lawatan 2 minggu ke Kuala Lumpur berinteraksi dengan pelajar Malaysia dan membandingkan sistem pendidikan kedua-dua negara. Saya memohon tanpa berpikir panjang. Lagipun ia bermakna 2 minggu tanpa perlu ke sekolah. Tetapi ibu memanggil saya ke pejabatnya. Pada jam 6 petang, 8 November di tingkat 7 bangunan kerajaan wilayah pejabat menteri, ibu memegang borang permohonan saya. Dia berkata, Olivia, kamu telah dipilih. Tetapi ini bukan sekadar pertukaran biasa. Ini adalah proyek yang saya rancang sebuah acara promosi untuk menunjukkan keunggulan pendidikan Kanada. Saya berasa tidak senang. Jadi saya alat propaganda ibu mengangguk. Kamu perlu mencari kelemahan dalam sistem Malaysia dan tunjukkan betapa majunya Kanada. Media tempatan juga akan turut serta. Saya membantah. Saya hanya mau melancong, bukan terlibat dalam sandiwara politik. Tetapi ibu berkeras. Ini bukan pilihan, ini tanggung jawab kamu. Sebagai anak menteri, kamu mempunyai kewajiban. Maka saya menjadi salah seorang daripada 23 pelajar yang dipilih. Sebenarnya, saya dipilih dahulu dan 22 yang lain dipilih kemudian. Peruntukan sebanyak 150 telah dilaburkan, dengan purata lebih 6, per pelajar. Pada malam sebelum berlepas 16 November, ibu memberikan saya satu dokumen tugas. Ia adalah 3 helai kertas A4 yang mengandungi arahan untuk memerhati kekurangan kemudahan awam Malaysia, sistem pengangkutan awam yang tidak selesa, masalah kebersihan dan mengumpul bukti bergambar. Saya memasukkan dokumen itu ke dalam beg saya. Sejujurnya, pada masa itu saya pikir ibu saya mungkin betul. Saya percaya bahwa walaupun ekonomi Malaysia telah berkembang, infrastruktur kehidupan sebenar mereka mungkin tidak sebaik Kanada. Lagipun, Vancouver adalah salah satu bandar paling sesuai didiami di dunia. Pada jam 9 pagi, 17 November, di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, 23 pelajar, 3 guru pengiring, dan 5 kaki tangan penyiaran awam BC berkumpul. Ibu datang ke lapangan terbang untuk menyampaikan ucapan. Anda mewakili Kanada. Tunjukkan keunggulan sistem kita dengan bangga. Pada masa itu, saya tidak terfikir bahwa saya akan mengecewakan ibu saya. Lebih tepat, saya tidak pernah bermimpi bahwa dalam masa 48 jam, saya akan menuntut ibu saya memohon maaf. Penerbangan Air Kanada berlepas. Sepanjang penerbangan 10 jam 30 menit saya melihat keluar tingkap tertanya-tanya, bagaimana rupa saya 2 minggu kemudian apabila saya kembali. Pada masa itu saya tidak tahu bahwa saya tidak akan kembali mengikut jadwal. Pada jam 2.30 petang 18 November 2024 di Balai Ketibaan KLIA, selepas selesai prosedur imigresen kami menaiki bas khas. Pemandu berkata, para pelajar kita akan berhenti rehat selama 10 menit di kawasan rehat di tengah jalan. Pada masa itu saya masih meremehkan. Kawasan rehat mungkin hanya tempat ada tandas. Perhentian rehat di lebuh raya Kanada kebanyakannya hanyalah kedai serbaneka kecil yang melekat pada stesen minyak. Pada jam 3.15 petang bas memasuki hentian rehat, rawat R Jelapang di lebuh raya utara selatan. Apa yang terbentang di hadapan mata saya membuatkan saya terdiam 1000 bahasa. Ini hentian rehat, jerit Emily.
Rakan di sebelah saya. Ini pusat beli belah bukan. Kesemua 23 orang yang turun ternganga. Bangunan besar setinggi 3 tingkat. Tempat letak kereta yang kemas dan teratur. Pelbagai papan tanda. Malah terdapat akuarium gergasi. Adakah ini benar-benar perhentian rehat Lebuh Raya? Saya teringat dokumen tugas ibu. Saya perhatikan kekurangan kemudahan awam. Tetapi sekarang apa yang saya lihat, apatah lagi kekurangan kelihatan lebih bersih daripada kebanyakan restoran biasa di Vancouver. Memasuki tingkat bawah, kejutan yang lebih besar menanti saya. Kedai serbaneka, rangkaian jenama kafe Medan, selera kedai, cenderamata semuanya tersedia. Saya melihat menu nasi lemak, sambal udang RM15, nasi ayam Hainan RM12, ditukar kepada dolar Kanada kira-kira 0,5 hingga 10. Untuk makanan serupa di Vancouver, saya perlu membayar sekurang-kurangnya 0,20. Tetapi kejutan sebenar adalah tandas. Saya meragui mata saya di pintu masuk tandas tingkat bawah. Skrin elektronik di atas pintu masuk menunjukkan sedang digunakan 3 orang. Kekosongan 8 petak. Anggaran masa menunggu tiada. Paparan pintar masa nyata untuk kekosongan tandas. Saya segera mengeluarkan telepon pintar saya dan mengambil gambar. Tetapi ini bukan bukti yang ibu saya mahukan. Ini bukan masalah, ini inovasi. Memasuki tandas, pemandangan yang lebih menakjubkan terbuka. Setiap petak dipasang dengan mangkuk tandas bidet pencuci otomatik, sinki basuh tangan adalah otomatik. Tiada setitik air pun di lantai, sangat bersih. Kertas tandas dan sabun mencukupi. Malah terdapat bilik tukar lampin bayi dan bilik menyusu yang dikhaskan. Saya membasuh tangan di sinki melihat diri saya di cermin. Saya keliru. Adakah ini betul Asia? Yang saya ketahui bukanlah tempat seperti ini. Media dan buku teks tidak pernah menunjukkan perkara ini. Apabila saya keluar, rakan-rakan saya semua memegang telepon mereka dan mengambil gambar di mana-mana. Guru pengiring Cik Jennifer menghampiri. Olivia, ini agak pelik kan? Ini lebih kepada kemudahan budaya kompleks, bukan perhentian rehat. Saya mengangguk. Pada masa itu, saya sadar bahwa tugas yang diberikan oleh ibu saya adalah salah sejak awal. Dia meminta saya mencari masalah, tetapi saya tidak melihat sebarang masalah. Masa rehat 10 menit berakhir. Kami kembali menaiki bus, tetapi suasana di dalam bus telah berubah sepenuhnya. Pelajar berbincang dengan teruja. Wah, alangkah baiknya jika Lebuh Raya Kanada ada benda macam tuh. Perhentian rehat kita hanyalah stesen minyak. Pemantauan tandas masa nyata tuh memang gila. Kenapa Vancouver tak ada? Saya melihat keluar tingkap dan berpikir, ini baru permulaan. Apa lagi yang akan kami lihat apabila kami tiba di Kuala Lumpur? Dan bagaimana saya harus melaporkan kepada ibu saya? Pada masa itu saya tidak tahu bahwa dalam masa 48 jam, saya akan menolak arahan pulang ibu saya. Pada jam 4.30 petang 18 November 2024, kami tiba di homestay di sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Walaupun guru pengiring meminta kami meletakkan barang dan berehat ke semua, 23 orang berkumpul di lobi bermain telepon. Rakan saya Emily berkata, Olivia, boleh saya post gambar R2 di Instagram? Saya mengangkat bahu. Apa salahnya? Hanya gambar travel biasa. Pada masa itu, saya tidak tahu gelombang apa yang akan dicetuskan oleh gambar itu. Di bawah gambar skrin elektronik tandas R jelapang Emily menulis, perhentian rehat Lebuh Raya. Ada sistem panduan tandas pintar. Kenapa Kanada tak ada 10 menit selepas gambar itu? Dimuat naik, telepon Emily mula bergetar dengan gila. Jumlah like melonjak 2.000 dalam 30 menit, 5.000 dalam sejam. Komen juga membanjiri, ya Tuhan betul, ke Kanada patut buat juga malunya kita. Rakan-rakan lain juga bergegas memuat naik gambar. Bahagian dalam R Medan, selera kedai serbaneka, tempat letak kereta. Semuanya menjadi subjek pengesahan. Hashtag hentian rehat Malaysia. Kenapa Kanada tak mampu? Pada jam 6 petang saya juga memuat naik gambar. Walaupun saya tahu akun Facebook ibu saya mengikuti IG saya tidak mempunyai alasan untuk menyembunyikan karena saya hanya menunjukkan perkara sebenar, kandungan pos saya hari pertama di Malaysia. Semua tanggapan saya tentang infrastruktur awam sedang tergugat. 30 menit kemudian ibu saya menelepon. Walaupun Vancouver masih jam 1.30 pagi, ibu saya pasti belum tidur. Olivia, saya tengok gambar yang kamu post. Suara ibu saya merosot dingin. Itu liputan terpilih. Kamu hanya tunjukkan yang baik. Saya suruh kamu cari masalah. Saya membantah. Saya tak nak berbohong. Apa yang saya lihat adalah
air yang bersih dan terurus. Saya tak nampak masalah. Ibu mengeluh. Olivia, kamu masih muda. Kamu tak paham politik. Ini bukan sekadar melancong. Ini melibatkan kredibiliti kerajaan kita. Selepas menamatkan panggilan saya keliru. Mengapa kredibiliti kerajaan lebih penting daripada kejujuran saya? Tidakkah saya boleh mengatakan apa yang saya lihat dengan jujur? Pada jam 8 malam, kru wawancara penyiaran awam BC meminta wawancara. 5 orang dipilih daripada 23 pelajar termasuk saya. Lagipun saya anak menteri. Wartawan bertanya, Olivia, apakah tanggapan hari pertama Anda di Malaysia? Saya menjawab dengan jujur. Ia berbeza daripada jangkaan saya. Saya terkejut terutamanya tahap R Lebuh Raya. Kelihatan jauh lebih tinggi daripada Kanada. Ekspresi wartawan menjadi tegang. Kenyataan ini sukar untuk disiarkan. Olivia, bolehkah Anda bercakap dengan lebih netral? Contohnya, katakan kedua-dua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya menggeleng. Saya bercakap apa yang saya lihat. Bukankah itu netral? Wawancara berakhir dengan kekok. Malam itu saya berbaring di katil melihat siling. Esok kami dijadwalkan menaiki MRT Kuala Lumpur. Bagaimana ia berbanding dengan Skytrain Vancouver, notifikasi telepon saya berbunyi tanpa henti. Komen pada post IG saya telah melebihi 100. Kebanyakannya adalah orang Kanada. Anak menteri bercakap benar. Akhirnya ada orang yang jujur, teruskan Olivia. Pada masa itu saya sadar bahwa post saya bukan lagi sekadar travelog. Ia telah menjadi pernyataan politik. Dan saya telah mengambil jalan yang ibu saya tidak mau saya ambil. Pada jam 10 pagi, 19 November 2024, kami berdiri di pintu masuk stesen MRT Museum Negara. Guru pengiring berkata, hari ini kita akan menaiki MRT KL ke Pasar Seni. Ini adalah pengalaman pengangkutan awam. Sejujurnya, saya tidak mempunyai harapan. Apa bezanya MRT dengan Skytrain Vancouver? Bukankah ia hanya kereta api elektrik yang bergerak di atas landasan? Tetapi sejak saat kami menuruni tangga, rasanya ada sesuatu yang berbeza. Pertama, stasiunnya sangat luas dan terang. Kebanyakan stasiun Skytrain Vancouver sempit dan ringkas. Tetapi, stasiun Museum Negara kelihatan seperti pusat beli belah bawah tanah gergasi. Semasa melalui pintu tiket rakan saya, Mark menjerit. Hei, ada lift juga Vancouver, kebanyakannya hanya tangga, guru pengiring menjelaskan. Dikatakan kebanyakan stasiun MRT, LRT di Malaysia dipasang dengan lift dan eskalator. Di Toronto, Kanada hanya 26%. Tiba di platform saya meragui mata saya. Tembok lutsinar dipasang di antara platform dan landasan pintu screen platform PSD. Saya hanya pernah melihat ini dalam buku. Ini adalah sistem yang tidak ada di Vancouver. Guru pengiring menjelaskan bahwa PSD adalah peranti untuk keselamatan penumpang, menghalang orang daripada jatuh ke landasan. Malaysia telah lama mempopulerkannya. Apa yang paling mengejutkan ialah papan-paparan elektronik. Ketibaan kereta api ke Pasar Seni, kira-kira 2 menit 30 saat. Ia menunjukkan masa sehingga ke saat. Vancouver hanya menunjukkan dalam menit seperti 2 menit 5 menit. Kereta api tiba. Saya dengar kekerapan perlepasan adalah 3 menit. Skytrain Vancouver walaupun pada waktu puncak adalah 6 hingga 7 menit. Saya menaiki kereta api dan melihat sekeliling. Gerabak kereta api bersih, lantai berkilat sehingga memantulkan cahaya. Walaupun pertengahan November, penghawa dingin di dalam gerabak sangat selesa dan kuat. Skytrain Vancouver sering panas dan berbau, tetapi udara di sini sangat segar. Tempat duduk walaupun plastik sangat bersih. Kerusi keutamaan berwarna biru, gelap juga menonjol. Rakan saya, Emily, menjerit dengan teleponnya. Hei, ada wifi di sini. Percuma. Saya juga mengesahkan. Ia benar-benar TDF3 Wi-Fi dan kelajuannya pantas. Sepanjang 20 menit perjalanan ke stesen Pasar Seni, saya terus memerhati sekeliling. Skrin paparan di dalam gerabak menunjukkan stesen dalam bahasa Malaysia, Inggris, Cina, dan Tamil. Pengumuman suara juga termasuk dialek tempatan. Maklumat pertukaran dikemas kini dalam masa nyata. Apa yang paling mengagumkan adalah orang ramai. Walaupun ramai, mereka semua teratur. Garisan beratur dilukis di lantai. Mereka yang turun keluar dahulu diikuti oleh mereka yang naik. Perkara yang paling mengejutkan adalah tiada sesiapapun makan atau minum di dalam gerabak. Guru berkata denda berat dikenakan untuk makan, minum di dalam MRT. Di sini jadi ia mengekalkan kebersihan yang melampau. Sejujurnya, Vancouver agak huru-hara dan kotor. Tiba di Pasar Seni.
Berjalan di terowong karya seni dipamerkan di dinding, stesen MRT, seperti galeri seni. Saya dengar ini dipanggil seni awam. Berjalan keluar dari stesen rakan-rakan berkumpul. Semua orang kelihatan teruja. Olivia ini betul-betul gila Vancouver tak mampu buat macam nih. Saya mengeluarkan telepon pintar saya dan memulakan siaran langsung TikTok. Penonton masa nyata segera melebihi 3.000 orang. Kebanyakannya orang Kanada. Saya berkata ke arah kamera. Semua saya baru naik MRT Kuala Lumpur. Sejujurnya, Skytrain Vancouver tidak dapat menandingi. Kekerapan 3 menit PSD Wi-Fi percuma dan kebersihan melampau yang dibawa oleh larangan makan, minum, kira detik saat demi saat. Semua ini adalah asas di sini. Ruangan komen meletup. Tak masuk akal, Vancouver perlu kejar. Memalukan nih. Tiba-tiba satu komen menarik perhatian saya. Ibumu akan membenci ini. Ya betul. Ibu saya pasti sedang menonton siaran langsung ini sekarang karena di Vancouver masih jam 7 malam dan dia pasti marah. Tetapi saya tidak mematikan siaran langsung. Sebaliknya saya berkata, semua saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Ini adalah kebenaran, dan ini adalah realiti yang kita patut tahu. Penonton siaran langsung melebihi 5.000 orang. Pada masa itu saya sadar bahwa tiada jalan untuk berpatah balik. Saya sudah mulai bercakap tentang kebenaran yang ibu saya tidak mau lihat. Pada jam 9 malam 19 November 2024 kami tiba di Pusat Kesejahteraan Komuniti 24 Jam di Shah Alam. Ini adalah tempat yang dipanggil Pusat Kesejahteraan Komuniti Mutiara. Guru pengiring berkata, hari ini kita akan mengalami budaya kesejahteraan komuniti Malaysia yang istimewa. Terdapat kolam rekreasi sauna dan kawasan rehat 24 jam. Ini adalah ruang yang sangat unik. Sejujurnya saya tidak mempunyai jangkaan. Tempat mandi awam hanyalah tempat untuk membersihkan diri bukan apa. Bezanya dengan bilik mandi di kolam renang awam Vancouver. Di pintu masuk kami membayar yuran masuk RM20 setiap orang. Kira-kira $7 Kanada. Memandangkan yuran masuk sekali ke kolam renang awam Vancouver adalah $7, ia terasa mahal sedikit. Tetapi kaki tangan berkata kami boleh menggunakan kolam rekreasi 24 jam sauna restoran, kawasan rehat, dan semua kemudahan lain. Tunggu sekejap, 24 jam,7. Dan boleh bermalam. Saya serta-merta berasa seperti saya salah kira. Homestay di Vancouver berharga sekurang-kurangnya 50 semalam. Di sini, 7 boleh bertahan selama 24 jam. Kami pergi ke bilik mandi yang berasingan jantina. Saat saya memasuki bilik persalinan saya ternganga. Ia seperti spa hotel mewah. Loker yang bersih. Produk kebersihan diri percuma. Pengering rambut. Malah terdapat produk penjagaan kulit. Memasuki kawasan kolam rekreasi pemandangan yang lebih menakjubkan. Kolam suam, kolam sejuk, kolam spa, hidroterapi. Lebih daripada 10 jenis kolam. Persekitarannya dihiasi seperti Taman Jepun. Kolam renang awam Vancouver hanya mempunyai bilik mandi. Dan yang menakjubkan, terdapat juga bilik sauna dan bilik wap. Selepas sejam berendam, kami menukar kepada pakaian kasual dan pergi ke kawasan makan umum. Karena ia adalah kawasan umum saya, bertemu semula dengan rakan-rakan saya. Semua orang kelihatan santai. Pada jam 11 malam, kami berkumpul di restoran di dalam pusat itu. Melihat menu nasi lemak bubur makanan laut, pau mini piring aneka goreng. Harga antara RM15 hingga RM30. Kira-kira 1/3 daripada harga restoran Vancouver. Saya memesan nasi lemak dan juga memesan minuman isotonik yang saya dengar orang Malaysia minum selepas kolam rekreasi. Nasi lemak itu sungguh lazat dan lembut. Kami makan dengan berselera. Selepas tengah malam, rakan-rakan mula menuju ke kawasan rehat. Di sini kami tidak tidur di lantai, tetapi terdapat barisan kerusi rehat elektrik pribadi yang selesa. Malah setiap kerusi mempunyai TV kecil pribadi dan disediakan selimut. Saya berbaring di kerusi, melihat pemandangan malam di luar tingkap. 7. Untuk menikmati semua ini, di Vancouver, untuk menginap di hotel saya perlu membayar. Sekurang-kurangnya 50, dan itu tidak termasuk sarapan. Fasiliti seperti kolam rekreasi atau spa tidak mungkin terfikir. Jam 2 pagi saya tidak dapat tidur dan pergi ke bilik permainan. Saya bertemu beberapa rakan di sana. Semua orang berbual dengan teruja. Mark berkata, Olivia ini benar-benar gila. Golongan berpendapatan rendah hanya perlu bayar 7 untuk menggunakan ini.
Gelandangan di Vancouver tidak mempunyai tempat untuk pergi pada musim sejuk, tetapi di sini dengan hanya 0,7, mereka boleh menghabiskan 24 jam dengan selesa. Dan ada air panas untuk mandi. Emily menambah, inilah faedah sosial. Sebenar bukan hotel mahal, tetapi ruang yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Di Vancouver, semuanya mahal orang miskin, tidak mampu menggunakannya. Saya mengeluarkan telepon saya dan memuat naik IG Story. Gambar kerusi rehat pusat kesejahteraan community dengan tulisan 7 selama 24 jam. Kolam sauna, makan rehat mewah, semua termasuk. Mengapa Vancouver tidak mempunyai faedah awam seperti ini? 3 jam kemudian, ibu saya membuat panggilan telepon kecemasan. Di Vancouver, ia jam 10 pagi. Suara ibu saya bergetar. Olivia, turunkan pos itu segera. Kamu tahu apa yang kamu buat sekarang. Kamu menyerang kerajaan. Media sosial kamu kini tersebar di seluruh BC. Pembangkang menyerang saya menggunakan ini. Saya menjawab dengan tenang. Mak, saya cakap fakta. Pusat kesejahteraan community di sini memang hanya 0,7 dan boleh digunakan 24 jam. Adakah ada pembohongan dalam apa yang saya katakan? Ibu menjerit. Balik sekarang, proyek ditamatkan. Pada jam 7 pagi 20 November 2024, kami sedang bersarapan roti canai di restoran. Tiba-tiba guru pengiring Cik Jennifer masuk dengan tergesa-gesa. Ekspresinya sangat serius. Para pelajar pengumuman kecemasan Kementerian Pendidikan BC telah mengeluarkan arahan untuk menamatkan proyek serta-merta. Semua orang perlu menaiki pesawat dari KLIA ke Vancouver. Petang ini jam 6, restoran menjadi riuh seketika. Kenapa tiba-tiba macam ni? Kita masih ada seminggu lagi, Cik Jennifer memandang saya. Olivia, ini arahan langsung daripada ibu kamu. Post media sosial kamu telah menjadi isu politik. Dengar cerita pembangkang sedang menyerang kerajaan menggunakan isu ini. Saya berdiri. Cikgu saya tak akan balik. Cik Jennifer menunjukkan ekspresi terkejut. Saya tak akan balik. Saya tidak berbohong. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat dengan jujur. Mengapa ini menjadi masalah? Olivia, kamu masih di bawah umur. Kamu perlu dengar arahan ibu bapak kamu. Cik Jennifer coba memujuk. Tetapi saya menggeleng. Pada masa ini rakan saya Emily berdiri. Saya pun tak balik. Olivia, betul. Kami telah lihat kebenaran. Mengapa kami perlu sembunyikannya? Mark juga berdiri. Saya pun. Ini program pendidikan kan? Kami sedang belajar. Kenapa perlu ditamatkan? Seorang, dua orang, tiga orang. Akhirnya kesemua 23 pelajar berdiri. Kami enggan pulang. Cik Jennifer panik. Pelajar-pelajar ini pembangkangan kolektif. Ini akan menjadi masalah besar. Pikirkan ibu bapak kamu. Saya menjawab, Cigu, ibu bapak kami juga patut tahu kebenaran. Jika Kanada benar-benar negara maju, apa salahnya belajar daripada kelebihan negara lain? Pada jam 10 pagi, pejabat Menteri Pendidikan BC ibu saya sendiri membuat panggilan video. Ini adalah perhimpunan di mana kesemua 23 pelajar berkumpul. Olivia dan semua pelajar. Wajah ibu saya kelihatan letih. Post media sosial kamu telah mencetuskan gelombang besar. Pembangkang menyerang kerajaan karena menipu rakyat. Media melaporkan tentang kelemahan infrastruktur Kanada. Saya bertanya, Mak, adakah itu salah kami? Adakah kami berbohong? Ibu saya terdiam. Kemudian dia berkata dengan perlahan, tidak, ia bukan pembohongan, tetapi ia telah menjadi isu politik yang sensitif. Saya anak menteri. Itu menjadi masalah. Jadi mak mau saya berbohong. Katakan yang baik itu buruk, yang bersih itu kotor, yang maju itu mundur. Ibu saya menutup matanya. Selepas lama dia berkata, Olivia, tolonglah balik. Ini bukan masalah yang saya boleh tanggung. Saya menggeleng. Mak, saya tak akan balik. Kesemua 23 orang di sini mempunyai pikiran yang sama. Kami mau tinggal lagi seminggu untuk belajar. Panggilan video terputus. 30 menit kemudian berita mengejutkan tersiar. Ia adalah breaking news CNN. 23 pelajar Kanada enggan pulang memetik keunggulan infrastruktur Malaysia. BBC juga melaporkan, pelajar menentang arahan Menteri Krisis Politik British Columbia. Saya melihat telepon saya menghidupkan siaran langsung TikTok dengan tangan yang menggigil. Penonton masa nyata segera melebihi 20.000 orang. Saya berkata ke arah kamera, semua kami 23 orang memutuskan untuk tidak pulang ke Kanada. Kami mau belajar lebih banyak di sini. Kami mau tahu kebenaran. Dan kami percaya rakyat Kanada juga patut tahu kebenaran ini. Ruangan komen meletup.
sangat berani melawan ibumu. Demi kebenaran, ibumu akan bangga denganmu. Tetapi komen terakhir itu salah. Ibu saya tidak akan bangga, karena ibu saya kini menghadapi krisis politik. Pada jam 3 petang 20 November 2024, kami berkumpul di sebuah kafe di daerah KLCC Kuala Lumpur, mencari berita dunia di komputer riba. Cerita kami menjadi berita utama di laman utama CNN Pelajar Pemberontak Kanada, mendedahkan jurang infrastruktur. BBC mengeluarkan laporan analisis yang lebih terperinci 23 remaja temui, sesuatu yang menggemparkan negara mereka. The New York Times malah menerbitkan editorial apabila pelajar melihat apa yang ahli politik tidak mahu tunjukkan. Rakan saya, Emily menjerit, "Wah, kita masuk majalah Time." Ia benar-benar di laman utama. Majalah Time membesarkan gambar saya dengan tajuk Olivia 16 melawan ibunya untuk menyatakan kebenaran. Saya membaca semula laporan itu. Jantung saya berdegup kencang. Adakah ini benar-benar cerita saya? Saya hanya mengatakan yang sebenar. Pada jam 5 petang, Cik Jennifer bergegas masuk. Pelajar-pelajar perkara besar telah berlaku. Perdana Menteri Kanada sendiri telah membuat kenyataan. Kami melihat skrin komputer riba. Perdana Menteri Kanada sedang mengadakan sidang media. Saya menghormati keberanian yang ditunjukkan oleh Olivia Jones dan 23 pelajar. Perdana Menteri berkata, mereka telah berkata jujur tentang apa yang mereka lihat. Ini menyampaikan message penting kepada kita. Kita mesti belajar. Perdana Menteri menyambung, saya telah mengarahkan Menteri Pendidikan BC untuk menghormati hak pendidikan pelajar-pelajar ini. Kerajaan akan menyokong mereka untuk menyelesaikan program 2 minggu mengikut jadwal. Kafe itu dipenuhi dengan sorakan. Kami menang. Kami benar-benar menang. Tetapi perasaan saya bercampur baur. Ini bukan kemenangan karena ibu saya kini menghadapi tekanan besar. Pada jam 7 malam, ibu saya menelepon sekali lagi. Kali ini, panggilan pribadi Olivia. Suara ibu saya sangat letih. Kamu menang. Perdana Menteri sendiri campur tangan. Kamu boleh tinggal selama 2 minggu mengikut jadwal. Saya bertanya dengan berhati-hati. Mak, oke ke? Ibu saya tersenyum pahit. Bagaimana mungkin oke pembangkang mau saya meletak jawatan? Media menuduh saya menggunakan anak perempuan saya sebagai alat politik. Sokongan dalam tinjauan merosot. Maafkan saya benar-benar maksudkannya. Ibu mengeluh. Tak perlu minta maaf. Kamu buat perkara yang betul. Saya yang silap. Pengakuan ini membuatkan saya menangis. Olivia, kata ibu, tengoklah apa yang kamu lihat itu hingga ke akhirnya kemudian balik. Dan beritahu rakyat Kanada kebenaran. Betapa mundurnya kita. Betapa kita perlu belajar. Selepas menamatkan panggilan saya, menangis lama. Walaupun ibu saya mengalami kerugian politik yang besar, dia masih berdiri di pihak saya. Pada jam 9 malam, kami sekali lagi menaiki Lebuh Raya. Kali ini dari Kuala Lumpur ke selatan. Di tengah jalan kami melalui air Pagoh dan air Ayer Keroh. Rakan-rakan saya kagum dan mengambil gambar lagi, tetapi saya berjalan diam-diam di kawasan rehat termenung. Adakah semua ini benar-benar berlaku? Perjalanan 23 orang daripada kami telah menjadi berita antara bangsa. Perdana Menteri Kanada sendiri campur tangan. Ibu saya menghadapi krisis politik. Melihat langit malam di jambatan air Pagoh saya sedar. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah persoalan yang dilontarkan oleh 23 remaja kepada dunia. Adakah apa yang kita pelajari itu benar? Adakah buku teks itu segalanya? Apakah standar negara maju? Dan yang paling penting, adakah kita mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenaran? Pada 25 November 2024 genap seminggu kami berada di Malaysia. Dalam tempoh ini, kami mengikut jadwal mengalami pelbagai MRT bus Lebuh Raya Pusat Kesejahteraan Komuniti Pasar Malam dan Taman di Kuala Lumpur. Dan setiap malam, kami menyiarkan apa yang kami lihat di media sosial. Mengapa tandas awam Malaysia begitu bersih? Mengapa begitu banyak kedai serbaneka 24 jam? Mengapa tambang teksi begitu murah? Setiap satunya adalah persoalan. Dan pada masa yang sama teguran kepada Kanada. Petang itu jam 3 Dewan Perundangan BC mengadakan pendengaran kecemasan. Topiknya infrastruktur awam dan sistem pendidikan. Dan ibu saya hadir sebagai saksi. Kami berkumpul di lobi homestay Kuala Lumpur menonton siaran langsung. Seorang ahli parlemen pembangkang menyerang ibu saya dengan tajam.
Menteri Anda menghantar pelajar untuk mencari masalah Malaysia, tetapi pelajar sebaliknya menemui masalah Kanada. Apa komen Anda? Ibu saya perlahan-lahan berdiri di hadapan mikrofon. Pertama sekali, saya mesti meminta maaf. Suaranya bergetar. Saya memberikan anak perempuan saya dan 23 pelajar itu tugas yang bias. Saya suruh mereka mencari masalah Malaysia. Itu bukan pendidikan, itu propaganda politik. Dewan Perundangan menahan nafas. Ibu berkata, dan saya juga ingin memohon maaf kepada rakyat Kanada. Saya sentiasa percaya bahwa kita adalah negara maju. Sistem kita adalah yang terbaik. Tetapi itu adalah keangkuhan. Kita mesti belajar. Ahli parlemen pembangkang bertanya. Secara spesifik apa yang perlu dipelajari? Ibu saya membuka komputer riba. Screen menunjukkan gambar Instagram saya. Sila lihat ini. Sistem panduan tandas pintar di R Lebuh Raya. Adakah kita ada di Kanada? Tidak. Kebanyakan stesen MRT dipasang dengan lift dan eskalator. Kita hanya 26%. Kekerapan perlepasan 3 menit wifi percuma kebersihan melampau karena larangan makan, minum. Adakah kita ada? Suara ibu saya meningkat. Dan pusat kesejahteraan community 24 jam. Kemudahan awam yang boleh digunakan dengan hanya 0,7. Mandi sauna krusi, rehat elektrik, makan semua termasuk. Berapa ramai gelandangan di Vancouver yang tidak mempunyai tempat untuk pergi pada musim sejuk yang sejuk. Dewan Perundangan gempar. Ibu saya akhirnya berkata, saya telah berkhidmat sebagai Menteri Pendidikan selama 15 tahun. Tetapi saya ibarat katak di bawah tempurung. Anak perempuan saya dan 23 pelajar itu telah melihat dunia yang lebih besar daripada saya. Saya mesti belajar daripada mereka. Kemudian ibu saya menundukkan kepalanya. Rakyat maafkan saya akan meletak jawatan. Lobi menjadi sunyi seketika. Rakan-rakan saya semua melihat screen dengan terkejut. Saya menangis mengeluarkan telepon saya dan menghantar message kepada ibu saya. Mak, jangan letak jawatan. Mak baru saja menunjukkan keberanian untuk mengakui kesilapan. Sekarang giliran Mak untuk mengubah Kanada. Tolonglah. 5 menit kemudian ibu saya membalas. Olivia, terima kasih. Mak bangga dengan kamu. Dengan kamu semua 23 orang. Mak tak akan letak jawatan. Sebaliknya Mak akan menggunakan baki hayat Mak untuk menjadikan Kanada seperti Malaysia. Malam itu, Dewan Perundangan BC meluluskan resolusi kecemasan untuk membentuk jawatan kuasa khas penanda aras infrastruktur awam Malaysia. Budget 0,5 juta dilaburkan dan proyek pemodenan LRT, MRT Vancouver akan dimulakan pada tahun 2025. CNN melaporkan 23 remaja yang mengubah sebuah negara dalam seminggu. BBC memilih tajuk, Kuasa Kebenaran, Bagaimana Kejujuran Pelajar Mencetuskan Pembaharuan Politik. Majalah Time memilih saya sebagai salah seorang calon remaja terbaik tahun ini. Tetapi saya lebih gembira daripada semua itu. Ibu saya meminta maaf. Ibu saya berkata dia akan belajar. Itulah kemenangan terbesar. Pada 1 Desember 2024, kami menamatkan program 2 minggu mengikut jadwal dan tiba di KLIA. Kali ini tiada sesiapa yang enggan pulang. Di balai berlepas, saya menoleh ke belakang buat kali terakhir melihat Malaysia. 2 minggu ini, negara ini telah mengubah pandangan dunia saya sepenuhnya. Dan ia telah mengubah kehidupan kesemua 23 orang. Pesawat berlepas. Emily di sebelah saya berkata, Olivia, kita benar-benar mencipta sejarah kan? Saya mengangguk. Ya, kita cipta. Kita ber-23 orang. Pada Mac 2025, Netflix mengeluarkan sebuah dokumentari bertajuk The 23 Who Changed Everything. Dihasilkan dalam masa 3 bulan dengan budget 0,2 juta. Dokumentari itu disiarkan di 127 negara di seluruh dunia dan mencatat rekod tontonan 8 juta jam. Olivia Jones dan 22 rekannya menjadi tokoh dunia dalam sekelip mata. Di Vancouver, Kanada, proyek pemodenan metro dimulakan pada tahun 2025. Pemasangan PSD, pengurangan kekerapan, perlepasan penyediaan Wi-Fi, percuma semuanya berdasarkan sistem Malaysia. Dan pada Jun 2025, Pusat Kesejahteraan Komuniti Awam pertama di Vancouver dibuka. Namanya Pusat Kesejahteraan Olivia. Beroperasi 24 jam yuran masuk 0,7. Reaksi rakyat adalah luar biasa. Menteri Pendidikan BC Carol Jones tidak meletak jawatan. Sebaliknya, dia mengetuai proyek pembaharuan infrastruktur awam memimpin perubahan Kanada. Pada Oktober 2025, beliau menerima anugerah khidmat cemerlang pembaharuan pentadbiran awam yang dianugerahkan oleh Kerajaan Malaysia.
Olivia Jones dipilih sebagai salah seorang daripada 10 finalis untuk tokoh terbaik tahun ini tim 2025. Dan pada masa yang sama, beliau menerima jemputan kemasukan dari University Harvard, University Stanford, dan MIT. Pemberontakan kecil yang bermula dalam 48 jam telah mengubah dunia. 23 remaja membuktikan bahwa keberanian untuk mengatakan kebenaran boleh mengubah segalanya.